Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, katanya, maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama hanya pandai menyebut, pandai menulis jua dengan dalilnya, dalil agama. Ramai orang yang tidak menulis, ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut, maka setengahnya sembahyang sahaja, puasanya tidak, dan setengahnya sembahyang puasa, menunaikan haji, tidak mengeluar pula zakat, dan bermacam-macamlah berlakunya. Belum hurai lagi kan? Dah ke belum tu? Belum Baik. Kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, tengok pada muka surah 4. Maka nyata pula daripada huraian ini, dia nak menyatakan berkenaan daripada huraian yang pertama, berkenaan dengan pengenalan agama. Jadi kita masih lagi bicara berkenaan dengan huraian yang pertama yang berkaitan pada nak kenalkan agama. Apa dia mana agama? Sebelum tu kita dah bahas lebih kurang. Baik, jadi dia huraikan lagi, katanya maka nyata pula. Dia nak jelaskan lagi. Kata apa tu? Daripada huraian ini. Huraian apa? Berkenaan dengan huraian yang pertama, pengenalan agama ni. Apa dia? Itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama. Dia nak hurai kat sini, nak jelaskan kat kita, kata bahawasanya agama itu adalah ramai orang. Maksudnya kena apa dia? Dia kata dia kena agama, tetapi hakikat dia tidak kena. Jadi ramai orang yang tidak kenal lah, maksud macam tu. Tidak kenal apa dia? Agama. Dia tidak kenal agama, hanya pandai menyebut. Boleh ya kata agama. Adakah pegang dengan agama? Ya, agama. Agama apa? Ya, agama Islam. Pandai kata, pandai menyebut kata agama. Tetapi hakikat sebenar macam mana agama, dia tak tahu lagi. Kata ulama. Tengok, kita pergi dulu, ikut kitab, nanti saya hurai. Baik. Hanya makna katanya, bahawasanya pandai menyebut, pandai menulis jua. Pandai sebut, pandai kata, pandai tulis. Tu je. Tu katanya. Orang kita zaman sekarang dia macam tu lah. Tu ulama buat kitab persediaan untuk akhir zaman tu. Kalau kita tak baca kitab, tak menghurai berkenaan, bahas dengan kitab, tak mengalami bahagian-bahagian agama. Ulama kata apa lagi? Dengan dalilnya. Dia pandai sebut, dia pandai tulis dengan dalil. Siap dalil lagi. Bermaknanya kalau ikut ibarat pengarang kitab di sini, ibarat kata ulama akhir zaman. Ialah ulama mana? Ulama usuk. Ulama mana tu? Ulama yang tak baik lah. Dia pandai tulis, dia pandai menyebut, sebut dengan dalilnya, tetapi hanya tu sahaja, sekadar tu saja. Tengok zaman sekarang ramai orang buat kitab, ramai orang buat buku, buku berkaitan dengan agama, tetapi agama sebenarnya dia pun belum kenal lagi. Macam mana? Kita cuba bahas sama-sama. Tu dia. Siap dengan tulis kitab, tajuk sekian-sekian, nama sekian-sekian, peninggalan sekian, nama telefon sekian, sign tanda tangan, siap lagi. Tapi adakah agama dia tu tahu? Jangan sekadar kata nyebut dan kata serta dengan dalil saja.
Baik. Yang kita nak ni macam mana? Ibarat kata ar-rafiqu at-tariqu. Maksudnya berkawanlah kamu, berjalanlah kamu. Maksud berkawan, ilmulah kamu, lepas tu amallah kamu. Nak macam tu. Lepas tu nak berilmu, lepas tu nak amal tu macam mana? Boleh? Kita cuba tengok. Kata di sini ialah ramai orang yang tidak menurut undang-undang. Itu dia tu. Yang kata pandai tulis, pandai menyebut tadi berkenaan dengan agama, pandai sebut dalil. Lepas tu kata ulama pula, ramai orang yang tidak menurut undang-undang, tak ikut undang. Undang agama ni berapa? 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bahkan dia diri sendiri kata agama, tetapi dalam harian dia tak tahu, kata dia duduk dalam haram ke, dia duduk dalam sunat ke, dalam harus ke, dalam makruh ke. Seumpamanya macam tu. Dia ngaku kata agamanya. Padahal agama tu bahasanya, tetapi maksud agama itu undang-undang. Kita ni hidup di dalam undang-undang, sebab undang agama syarak asal dia 2. Taklifi dengan wada'i. Taklifi ni siapa yang apa dia? Akil balik, dia berakal, dia tak lari daripada 5 ni. Kita dah beralih, kita dah berakal, yang tak keluar daripada 5 ni. Mana? Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram. Tak lari, tak sunyi daripada 5 ni. Boleh? Jadi bermaknanya kat sini tak lari daripada 5 tu. Tapi atas wada'i, maknanya ada sebab, ada syarat, tidak ada manik, baru pergi kepada sah. Kalau ada manik, baru pergi kepada batal. Tu kaedah lah. Hukum syarak asal ada 2. Tada'i, apa dia? Wada'i dengan taklifi. Taklifi 5, wada'i 5. Taklifi, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Wada'i 5. Syarat, sebab, manik, sah, batal. Boleh? Kaedah dia, mana kita nak kata kita wajib, kita kena cari sebab. Mana nak kata kita wajib sembahyang, kita kena cari syarat. Mana nak kata kita wajib sembahyang, tak ada manik, boleh kata wajib sembahyang, sah sembahyang dia. Baik, kita bahas kemudian. Kita ambil ibarat saja dulu. Boleh, baik. Jadi kemudian katanya lagi, ramai orang yang tidak menurut undang-undang, mana 5 tadilah. Agama, dia tak menurut undang agama. Boleh. Undang-undang, makna undang ni teratur lah. Maksudnya macam ni. Dalam harian 24 jam kita ada teratur dia, ada undang-undang dia, ada tertib dia, susunan dia. Nampak? Ibarat macam mana? Kalau kita baru lahir, adakah wajib solat? Belum lagi. Walaupun dia berakal sekalipun, tapi tak balik lagi, tak wajib lagi solat. Itu undang-undang. Nampak? Apabila dia ada akil balik, barulah pergi kepada wajib solat. Itu undang-undang dia. Jika dia tak solat, barulah pergi kepada wajib dosa. Haram bagi dia. Nampak? Dalam keadaan dia buat perkara yang wajib ataupun perkara yang haram di antara tu, sebab dia ada akil balik, mungkin dia boleh buat perkara yang sunat. Tu undang-undang dia. Mungkin dia boleh buat perkara yang harus. Jika dia buat perkara yang harus, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Jika dia buat benda yang sunat, dapat pahala. Jika dia buat, tak buat, tak dapat apa. Jika makruh, dia tinggal, dapat pahala. Dia buat, tak dapat pahala. Jika wajib, dia buat, dapat balasan baik, balasan pahala. Jika dia tinggal, dia balasan seksa. Jika dia buat benda yang haram, dibalaskan seksa, ditidakkan pahala. Itu abang undang-undang agama. Jadi bermaknanya dia tu jangan katanya pandai menyebut kata agama, jangan menulis pandai sahaja serta dengan dalil, tetapi hakikatnya belum sempurna lagi. Sebenar-benarnya agama yang kata dia kenal. Baik, kita tengok dulu. Maknanya yang tersebut, mana yang tersebut, maka setengah apa tu? Undang-undang agama yang katanya dia tulis dalam kitabnya tajuk bab semayang. Nampak? Ibaratnya macam tu. Tetapi dia tidak kenal semayang. Maksudnya macam mana? Maka setengah undang-undang agama sembahyang sahaja. Setengah orang tu sembahyang sahaja. Tu semayang sahaja. Puasanya tidak. Seorang yang kata agama tadi tu, dia kata dia agama,
Dia tulisnya kitab, tetapi dia itu sembahyang saja, tetapi puasa tidak. Nampak? Bahkan katakanlah laginya, apanya? Dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluarkan zakat. Dia sembahyang, dia puasa, dia menunaikan haji, tapi dia tak mengeluarkan zakat. Nampak? Padahal wajib bagi dia mengeluarkan zakat, tapi dia tak keluarkan zakat. Jadi berdosa lah. Nampak? Hukum dia haram di situ. Walaupun sembahyang, walaupun puasa, tetapi tak mengeluarkan zakat. Walaupun haji, tak mengeluarkan zakat, hukum dia dosa. Ataupun dia sembahyang saja, tetapi tidak puasa, hukum katanya dosa. Jika puasa itu wajib di atas dia. Puasa mana? Puasa fardu berkenaan dengan tahunan bulan Ramadan. Itu dia. Nampak kaedah dia. Jadi kita buat balik sebaliknya. Apa dia? Kita buat contoh dengan sembahyang. Jadi maka setengah sembahyang sahaja. Kita ibarat macam ni. Kalaulah fardu takdir kita sembahyang sahaja, sembahyang macam mana ibarat sahaja? Kita ambil kelimah tu sahaja. Sembahyang tapi sembahyang tu sahaja. Ibarat kata tak ada nilai. Kalau dia buat dalam kitab ni, sembahyang sahaja, puasa tidak, maksudnya dia sembahyang, puasa tidak. Dua kelimah tu, kita buat bandingan seumpama macam tu. Tapi kita cuba buat banding yang kelimah saja. Maksudnya apa dia? Sembahyang sahaja. Maksudnya, ibarat sembahyang dia tu hanya katanya sembahyang zahir saja, maksudnya hakikatnya tidak sembahyang. Macam mana? Sembahyang tetapi tak sembahyang. Maksudnya, sembahyang yang tidak diterima oleh Allah. Sembahyang yang tak direda oleh Allah, sembahyang yang tak dibenar oleh Allah pada hakikat. Sebenarnya. Walhal, solat itu adalah amalan yang direda, yang digemari oleh Allah. Tetapi sebaliknya, tak digemari oleh Allah, tak terima oleh Allah, tak ada keredaan oleh Allah. Apa sebab? Sebab sembahyang dia bukan hakikat. Sebab nak dikatakan hakikat sembahyang ni, dia kena buat sembahyang hak zahir dan sembahyang hak batin. Nampak? Yang kita duk rokok tu zahir ya. Yang kita duk sujud tu zahir saja. Yang kita duk iktidal tu zahir saja. Yang kita duduk tahiyat tu zahir saja, bukan sembahyang hakikat lagi. Tu takut-takut kita bawa tin pergi hari kiamat, biskut tak ada. Kita duduk sembahyang, kita harap kata sembahyang kita tu ada hasil pahala tu. Biskut tu ibarat pahala lah. Bawa tin pergi, tutup tudung siap. Ibarat kata macam mana? Sembahyang takbir, Allahu Akbar, sembahyang. Di beberapa rakaat bagi salam, tutup tudung. Faham? Tetapi dalam tin tu kosong. Nampak? Dalam tin tu tidak ada biskut. Maksudnya, pergi ke sana, sedar-sedar tengok buka tudung, maksudnya tak ada pahala. Maksudnya pergi sana buka surat tengok, amalan palsu. Sebab apa dia? Sembahyang kita tidak diredai oleh Allah, tidak digemari oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Atas dasar apa dia? Bukan hakikat sembahyang lagi. Tu kata sembahyang sahaja tu. Maksudnya tin biskut sahaja, tetapi biskut tidak ada. Nak biskut tu ada, maksudnya pahala tu ada, nikmat daripada makanan biskut tu. Kalau bawa tin tak ada biskut, tak jadi. Sebab apanya? Sebab apanya? Kita nak nikmat daripada rasa biskut tu betul. Nak kesedapan daripada biskut tu betul. Kalau tak ada biskut, apa yang kita nak bawa pergi sana? Maksudnya apa tujuan kita sembahyangnya? Sebab rupa dia takut hak situ lah. Baik, hak tu hak zahir. Mana sembahyang hakikat batin? Ialah kena kepada khusyuk. Kena kepada hadirkan hati di dalam solat tu. Itu panggil hakikat solat. Kalau kita rokok tetapi tak khusyuk, tak dikatakan hakikat solat sebenar. Tak dikatakan solat hakikat. Kalaulah kata solat dia tidak khusyuk. Khusyuk ni apa dia? Tetapkan anggota. Anggota tu pergi pula zahir dengan batin. Hati pun kena tetap, fikiran pun kena tetap, kaki tangan pun kena tetap, mata pun kena tetap. Nampak? Kaki semua kena tetap berkaitan dengan solat tadi tu. Kalaulah zahir tak khusyuk, batin pun tak khusyuk. Maksudnya zahir tak tetap, batin pun tidak tetap. Nampak? Faham macam mana kita nak bawanya? Maksudnya kita nak sedia tin
dengan ada biskut. Betul? Kalaulah tak ada biskut, nak bawa ke tak tin? Saya tanya. Biskut tak ada, tapi nak bawa ke tak tin? Tak nak. Sebab tak ada manfaat apa. Betul? Kalaulah ada tin saja, kita tak bawa. Kalau ada biskut, kita nak cari ke tak tin dia? Naklah. Sebab apa dia? Nak kemas, nak sedia, nak bawa pergi kat sana. Sebab apa dia? Biskut bukan zaman sekarang nak makan. Maksudnya makan tetapi tidak habis. Sebab apa dia? Nikmat orang yang solat, di dunia pun dia dapat nikmat, akhirat pun dia dapat nikmat. Maksud biskut tadi, walaupun dah ada, kita kena sedia juga bekas untuk nak simpan, bawa pergi ke sana. Nikmat kat sana. Sebab sana pun ada makanan dia, ada minuman dia. Itu yang kita nak. Bermaknanya, kita jangan termasuk dalam bahagian solat sahaja. Ataupun puasa sahaja, tapi puasa bukan hakikat. Tidak. Boleh? Maksudnya kena hadirkan hati dalam solat. Maksudnya apabila kita solat itu, kita kena hadir. Solat zahir itu jelas-jelas dah kebiasaan orang kita tahu betul. Rokok, diri betul, iktidal, sujud, antara dua sujud sebagainya, itu solat hak zahir. Duduk at-tahiyat, tu solat hak zahir. Hak hakikat, hak batin ni khusyuk dengan hadirkan hati. Nak hadirkan hati tu bila tu? Apabila kita takbir, hadirkan hati mari. Apa yang kita takbir tadi? Allahu Akbar. Tuhan yang Maha Besar hadir di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ambil masa sikit kurang 10 minit, 5 minit ke lebih kurang. Tengok atas keadaan. Jadi katanya berkaitan dengan solat batin tadi, kita sentuh sikit lebih munasabah dengan kita solat harian 5 waktu hari-hari Mudah-mudahan tak kosongkan tin biskut kita tu. Mana beg kita tu tak kosong. Mudah-mudahan baik. Ibarat katanya kalau kita ada badan tak ada roh macam mana? Hidup tak? Ada badan tidak ada roh, hidup tak? Tak hidup, mati. Maksudnya ada tin tak ada biskut, nak buat apa? Ataupun ada roh tak ada badan, mati juga. Roh hanya hidup. Nampak kaedah dia? Baik, mudah-mudahan cara solat tu kita mengalami dengan sepenuh-penuhnya. Kita carilah guru belajar ilmu berkenaan dengan solat. Jangan memudahkan, kita ambil dengan sungguh-sungguhnya dalam pengajian dia. Baik. Jadi istilah katanya apa dia, hadirkan hati tadi dengan khusyuk tadi, itu salah satunya solat hak batin. Jadi kita nak hadirkan hati itu dalam solat tu, itu adalah tiang solat juga. Ulama katanya tiang solat tu dua. Tiang solat dua. Maknanya yang pertama khusyuk, panggil tiang solat. Kalau tak ada khusyuk, runtuh solat. Runtuh. Dan hadirkan hati, tiang solat juga. Kalau kita tak hadir hati, runtuh juga solat kita tu. Sebab apa dia? Kita kena hadir hati kita terhadap kepada Allah. Sebab apa dia? Tak nak bagi runtuh. Maksud runtuh solat tu macam mana? Syaitan kacau, iblis kacau, itu jadi runtuh. Tapi apabila hati kita sentiasanya hadir mengingati kepada Allah dalam solat, payah syaitan nak masuk. Kita kena hadir itu, baru tak nak runtuh, tak kosong tu. Nampak kaedah dia? Itulah dalam solat kita ambil secara rekah lah ya. Dalam solat ni wajib 3 senang cerita dia. Kalau ada 3 ni, insya-Allah dia tak akan lalai dalam solat dia. Yang pertama apanya? Ialah kena kepada niat keadaan fardu mengkosakkan keadaan sembahyang fardu. Maksudnya apabila berkaitan dengan fardu, solat fardu kita kena kosak, kena niat dalam keadaan sembahyang kita tu adalah sembahyang fardu. Hati duduk di situ. Kita tengok sembahyang, ni aku sembahyang fardu ni. Kita sedang sembahyang fardu ni, sembahyang. Berkaitan dengan fardunya, rokoknya, kita niat kata rokok ni fardu rukun. Iktidal ni fardu rukun. Sujud ni rukun sebagainya. Fatihah ni rukun. Ingat situ. Rukun dalam sembahyang hak fardu. Hadir ke situ, insya-Allah setiap rakaat sampai ke bagi salam. Lebih kepada tu kita kena pengajian mana rukun, mana sunat aba'ah, mana sunat hai'ah, mana hak membatal, mana hak tak batal, hak tu kena bahas mulalah dalam kitab pengajian berkenaan dengan musalli bab sembahyang. Nampak? Kalau muslimat sini ada, kalau ada pengajian ke, ada masa pergilah.
Hari Rabu minggu yang ketiga dengan minggu yang keempat ada pengajian berkenaan dengan bab semayang. Kalau ada masa dengan izin lah. Setiap minggu yang ketiga dengan minggu yang keempat bab semayang. Boleh. Jadi ringkas ceritanya, istilah situ kita nak di situ hadirkan. Maknanya niat keadaan fardu dengan mengkosak keadaan sembahyang fardu. Contoh kita nak semayang tadi nanti, apa dia? Semayang fardu isyak tadi, kita niat kita tengah duk semayang fardu. Patut hak wajib diri betul tu kita niat kata fardu wajib juga. Fatihah pun kita niat kata wajib, beza situ. Duduk di situ bilang-bilang, tengah-tengah nak baca Fatihah, tengah-tengah duk diri betul, duk bilang di situ. Nampak? Sentiasa hadirkan hati. Situ. Tu batin tu. Tu panggil niat. Bila sebut kata niat, hati dah, tak berkait dengan zahir dah. Nampak? Yang pertama, ringkas. Yang kedua ialah kena kepada apa dia? Qasad melakukan perbuatan solat. Qasad makna niat dia. Dalam hati dia qasad. Melakukan perbuatan solat. Ni yang kedua. Maksudnya dia tengah duk lakukan solat tu, dia niat dia tu tengah duk mengerjakan solat. Niat macam tu. Oh, duk semayang ni. Rokok pun semayang, iktidal pun semayang, baca Fatihah semayang, mula takbir pun semayang, sujud pun semayang, baca apa saja dalam semayang, kita duduk semayang, buah hati tak lalai. Qasad melakukan perbuatan semayang. Niat-niat kata kita tengah duduk semayang. Setiap daripada awal takbiratul ihram sampai ke beri salam, niat macam tu. Dua. Nampak? Yang ketiga ialah kena kepada apa dia? Menentu keadaan fardu. Menentu keadaan fardu. Nak menentu di mana ni? Bukan zahir, batin. Yang boleh menentu ialah batin. Nampak? Di hati menentu keadaan fardu. Apa menentu keadaan fardu? Kita semayang tadi semayang apa? Isyak. Kita tentukan dalam hati kita, kita sedang semayang fardu isyak. Tiga ni wajib di dalam solat. Duk bahas dalam kitab berkenaan dengan arkanus solah, berkaitan mazhab Imam Syafi'i, bahas berkenaan dengan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, berkenaan dengan niat. Nampak tu? Pas kalaulah kita tak semayang macam tu, hakikat tak ada tu, kata ulama'nya bukan semayang lagi. Kalau rokok saja, iktidal saja, tapi hati dia tidak hadir tiga-tiga tu, tak dibilangkan kata solat hakikat sebenar. Tak dikirakan kata solat yang sebenar. Hanya solat palsu sahaja. Sempat tulis tadi? Sempat tak? Sempat sekali lagi dah. Yang pertama ialah kena kepada apa dia? Niat keadaan fardu mengkosak dengan solat fardu. Dengan keadaan solat fardu. Tu baik. Yang kedua ialah kena kepada apa dia? Kosak melakukan perbuatan sembahyang. Dua. Cepat. Yang ketiga, menentu keadaan fardu. Fardu tu kalau zuhur, menentukan zuhur. Asar, kalau maghrib tentukan. Kalau isyak tentukan. Boleh? Dapat tiga ni sentiasa bilang dalam hati, insya-Allah. Dapatlah solat hakikat dia. Barulah dinamakan khusyuk. Makna tetap atas dasar apa dia? Hadirkan hati terhadap kepada Allah, baru dia mai khusyuk, hati khusyuk, dia akan pergi segala anggota yang zahir khusyuk. Sebab anggota yang batin itu hati adalah raja bagi segala anggota yang zahir. Apabila hati tenang, kaki tangan pun tenang. Bila hati tenang, fikiran pun tenang. Nampak? Apabila hati tenang, telinga pun tenang. Bila hati tenang, mata pun tenang. Itu katanya khusyuk dengan hadir hati itu adalah tiang. Kalau bina rumah, hak dalam tak ada. Apa tiang di dalam, kau tiang di luar rumah kita? Buat tiang rumah di dalam, kau di luar? Di dalam tak? Macam mana tiang di luar? Betul? Tiang di dalam atas rasa apa dia? Nak kukuhkan tu. Boleh? Kalau ribut mari, angin mari seumpamanya, jadi kuat insya-Allah. Boleh?
Itulah kita buat kesimpulan berkenaan dengan contoh solat yang berkaitan seumpamanya hanya orang tu kata-kata agama. Betul? Menyurat berkenaan dengan agama. Dalil pun ada, tetapi dia tak kenal agama sebenar tu apa dia. Setengah bahagiannya semayang, tidak puasa. Setengah orangnya semayang, betul? Puasa, mengerjakan haji, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Nampak? Tu bukan kata hakikat orang kena agama. Maksudnya orang kena agama, kita buat kesimpulan katanya macam mana? Dia tahu hak mana wajib, dia buat. Tu orang kena agama. Dia tahu hak mana sunat, dia buat, dapat pahala. Dia tak buat tak apa. Dia tahu katanya agama, hak benda ni harus buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia tahu kata benda ni makruh, dia buat, tak dapat pahala, tinggal dapat pahala. Nampak? Seumpamanya macam tu. Dia tahu kata benda ni wajib, dia buat. Dia tahu kata benda ni haram, dia tinggal. Itu orang kena agama sebenarnya. Seperti kita malam ni tuntut fardu ain mengenal Allah, makrifah nak kenal Allah, termasuk dalam ilmu yang wajib fardu ain bagi kita. Lepas kita datang mengaji, datang muzakarah kitab-kitab turas, bermaknanya tanda tadi kita termasuk dalam orang yang kenal agama. Dah tu hak wajib. Nampak tak? Kalaulah kata dia tu agama, tapi duduk di rumah, duduk di mana-mana saja tempat, tetapi tidak cari hak wajib bagi dia harian sebelum mati, jawab kata dosa sampai ke bila-bila. Itu tanda kata tin kosong. Kata agama, maksudnya bawa tin, biskut tak ada. Kata agama, amalan yang dimakbul, diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada. Hanya tin yang kosong adalah amalan yang palsu. Boleh? Baik. Jadi katanya bermacam-macamlah berlakunya berkenaan orang yang pandai sebut tadi, pandai surat tadi, serta dengan dalil. Macam-macam. Baik, kita sambung semula. Ada kalau membuat yang sunat jiwa, tidak yang wajib. Kita sambung semula sambung situ. Baik kita sambung semula jika dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dengan izin dengan umur lagi panjang, insya-Allah kita akan jumpa lagi tahun depan. Lama sikitlah tahun depan. Tahun depan. Bunyi tahun. Ni bulan 12 dah. Kata dia. Baik, insya-Allah bulan 1 kita akan jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azim.